Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Hari ini kita akan start dengan bab 1 ubahan. Okey. Jadi ni adalah permulaan bab bagi awak lah. Okey. Apa yang kita kena tahu dalam bab ni ialah dia ada beberapa part. Ubahan ni akan ada ubahan langsung, ubahan tercantum dan ubahan songsang. Okey, jadi kalau macam tu, kita akan tumpukan dulu. Yang pertama, objektif kita ialah untuk menukarkan ayat daripada ayat panjang kepada ayat matematik. Maknanya kalaulah dibagi satu penyataan, macam mana nak tukar dalam ayat bentuk matematik. Okey, sebelum tu kita pergi dulu, apa maksud ubahan langsung? Okey, ubahan langsung ni ialah perkaitan antara dua pemboleh ubah. Contoh kalau kita kata satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X pun bertambah pada kadar yang sama. Okey, contohlah, dan sebaliknya. Okey. Ubahan langsung boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, macam nilah ceritanya. Cikgu nak cerita pada situasi kita. Contoh kita pergi, katalah pergi Starbucks. Kata, "Hi sister, saya nak espresso 4. Berapa harganya?" Okey. Jadi dia jawab 16. Okey. Jadi kalau 2 espresso berapa harga? Maknanya kalau 4, 16. Jadi satu tu RM4 lah kan. Kalau 2 jadi 8. Separuh harga. Macam mana nak kira tu? Sebabnya yang kita kata tadi ialah pemboleh ubah itu bertambah pada kadar yang sama. Tadi katakanlah 16 sama dengan uh, sorry. Tadi 16 RM16, 4 espresso kan? Okey, katalah. Silap cikgu tulis balik. Kalau 4 espresso 16 kan? RM16. Habis. Kalau dia kata kalau nak 2 je, macam mana nak buat? Jadi kita kata kita carilah satu dulu kan. Jadi 16 bahagi 4 darab dengan 2. Okey, dapatlah 1 kali 2 dapatlah 8. Betul tak dikata? Kalau 4, 16. Kalau 2, 8. Betul tak separuh? Jadi kadar yang sama tu ialah berapa ringgit tadi? Maknanya kepada kadar yang sama tu lah. Okey. Dan contohlah, kalau tengok dalam buku teks awak, dia kata kalaulah seorang gaji, dia kata gaji berubah secara langsung dengan bilangan jam dia kerja. Contoh, kalaulah banyak dia kerja, banyaklah gaji dia, betul tak? Okey, sekarang ni soalan tanya. Nyatakan perubahan pada gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Kalau bertambah 2 kali ganda, okey, kalau kita baca kat sini, gaji okey, berubah secara langsung dengan bilangan jam. Okey, ni adalah ni simbol ubahan langsung. Okey, berubah secara langsung. Okey, jadi kalaulah bilangan jam naik, bertambah gaji pun naiklah. Okey, kalau tadi kata bertambah 2 kali ganda, jadi gaji pun bertambah 2 kali ganda. Macam dia seiring. Kalaulah yang ni bilangan jam 2 kali, gaji pun akan naik 2 kali. Okey, yang B. Bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Okey, kalau berkurang 40%, okey, kalaulah bilangan jam berkurang 40%, gaji pun sama, berkurang secara 40%. Okey. C. Bilangan jam gaji bekerja jika jumlah yang diterima separuh. Okey, kalaulah gaji pula separuh, jadi bilangan jam pun akan dapat separuh lah. Macam tu. Okey, sebab tu kita kata ubahan langsung ni macam macam kita belajar sains lah. Semakin meningkat apa-apa, maka semakin meningkat. Macam tu. Tu adalah ubahan langsung. Maknanya semakin meningkat bilangan jisim, semakin meningkat inisial. Contoh, macam cikgu mengajar sains dulu kan. Okey. Jadi tu adalah contoh ubahan langsung. Okey. Seiring. Contohlah kalau kita makan banyak, maka kita gemuk. Tu macam tu ubahan langsung. Okey. Jadi apa yang kita nak buat dalam ubahan langsung, cikgu cerita dulu sikit. Kalaulah kita kata kita bahagikan ubahan langsung tu, kita akan dapat satu garis yang melalui asalan. Dan kita kata kita akan dapat satu pemalar. Okey, yang ni cikgu terang balik nanti. Okey.
Macam mana kita nak tulis ubahan langsung? Kita akan tulis, katakanlah dia kata Y berubah secara langsung dengan X. Okey, jadi kalau penulisan dia ialah Y bersimbol lambda ni, lambda kita sebut Y lambda X ni maksud dia Y berkadar langsung dengan X. Kalau berkadar langsung, X akan duduk tepi. Okey, ni adalah bentuk hubungan. Kalaulah kita nak selesaikan persamaan, kita nak selesaikan matematik nanti, kita kena buat dalam bentuk persamaan. Okey, jadi kita buat Y sama dengan KX. K ni adalah satu pemalar. Memang K tu kena letak gana-gana pun. Dan nanti sebab kita kata berkadar langsung, kalau ia naik pak, ni pun naik pak. Macam tu. Jadi kita akan tulis dalam bentuk dua cara. Ubahan berkadaran ni tapi kena juga buat dalam bentuk persamaan. Okey. Ni cara dia tutup. Okey, macam mana kita nak tulis hubungan? Okey, cikgu tak mau buat lagi cara dia, cuma cikgu nak suruh kita tulis dulu. Okey. Okey, contoh cikgu. Contoh 4, awak tengok dalam buku tab muka surat 8. M berubah secara langsung dengan N. Macam mana kita nak tulis? M berubah secara langsung dengan N. Okey, mula-mula kita tulis dalam bentuk lambda. M lambda N. N sebab langsung duduk ke tepi. Okey, tulis pula dalam bentuk persamaan. Jadi M, abaikan yang tepi tu. M sama dengan KN. K kena ada. Okey, B. M berubah secara langsung dengan punca kuasa. Okey, yang ni kita baca. Punca kuasa 3. Jadi kita kena buat punca kuasa 3. Okey, macam tu. Okey, next. Ni tak payah lagi. Cikgu nak ajar cara penulisan dulu. Pemanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim W. Okey, ni ayat dia. Jadi awak highlightkan ayat dia. Okey, jadi X berubah secara langsung jadi lambda. Jisim W. Jadi X lambda W. Okey, tulis dalam bentuk persamaan. X sama dengan KW. Okey, next. Okey, next. Okey, L berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Kita kena baca ayat sebab soalan SPM tahun ni semua guna ayat. Jadi L lambda D kuasa 2. Kena baca macam tu. Jadi L sama dengan K D kuasa 2. Cikgu nak tunjuk kepada awak ialah ubahan tercantum. Ubahan tercantum tadi kita kata kita ada satu je. L berubah secara langsung dengan diameter. Jadi L dengan diameter, luas dengan diameter. Sekarang kita kena buat ubahan tercantum ni akan ada lebih pemboleh ubah lain. Okey, maksud cikgu, okey contoh Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, Z kuasa N. Yang ni kita kata tercantum. Maknanya bergabung. Ada banyak pemboleh ubah lain kat tepi tu. Okey. Jadi contohlah, cuba tengok soalan ni. Kita kena tulis dulu macam mana. P berubah secara langsung dengan Q dan R. Okey, dia punya key ialah dan. Maknanya darab lah. Okey, jadi P lambda Q dan punca kuasa R. Cuba tengok kat tepi ni. Jadi sebabkan kita dan, kita gabung je. Sebab dalam matematik dia adalah darab. Okey, jadi P sama dengan K. Kalau kita buat sama dengan mesti ada K. Q punca kuasa R. Okey, B. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 2X. Jadi, kita ingat kuasa 2, W kuasa 2, X kuasa 3. Jaga silap kat situ lah. Okey, isi padu V berubah secara langsung dengan AH. Okey. Okey, D. Jisim berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 tapak. Jadi kita kena buat macam tu. Okey. Cikgu rasa tu saja. Jadi objektif kita hari ini ialah kita nak tukarkan daripada ayat panjang kepada persamaan. Okey. Cikgu rasa tu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.